akharna tafdila, dan kami lebihkan manusia berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain dengan kelebihan yang sangat nyata. Maka tuan-tuan yang dikasihi sekalian, manusia sebenarnya apabila Allah menurunkan ayat akidah, maka manusia seadanya atas muka dunia ini seharusnya meletakkan pergantungan hanya kepada Allah. Sebab Allah beritahu sama ada melalui ayat kursi ataupun mana-mana ayat akidah yang lain, Allah sebenarnya tidak ada apa-apa kepentingan dalam mencipta manusia. Apa perlunya Allah mencipta kita? Apa perlunya kita wujud atas muka dunia? Apa kepentingan Allah dalam mencipta kita? Adakah kalau Allah menciptakan manusia, setelah manusia diciptakan oleh Allah, maka Allah menjadi agung? Dan kalau Allah tak menciptakan manusia, Allah tak agung? Adakah apabila Allah SWT ciptakan manusia, maka Allah jadi hebat? Kalau Allah tak cipta manusia, maka Allah tak hebat? Apakah apabila Allah turunkan kepada kita Quran, maka Allah jadi untung? Dan kita apabila kita patuh kepada Quran, Allah menjadi untung? Dan kalau manusia tak patuh kepada Quran, adakah Allah menjadi rugi? Sedikit pun tidak. Sebab Allah tidak ada apa-apa pun kepentingan dalam mencipta manusia. Begitu juga kalau Allah perintahkan kita sembahyang, dibicarakan panjang lebar dalam bulan Sya'ban, dalam bulan Rajab, Isra wal Mi'raj. Apakah apabila manusia sembahyang Allah jadi untung? Dan kalau manusia tak sembahyang Allah jadi rugi? Jawabnya juga tidak. Sebab kekuatan Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah, kekayaan Allah adalah bersifat mutlak. Kehebatan Allah tidak memerlukan kepada makhluk. Ada makhluk Allah maha hebat, tak ada makhluk Allah tetap maha hebat. Maka yang ada kepentingan ialah kita dengan Allah. Yang ada kepentingan ialah kita dengan Allah. Allah langsung tak ada kepentingan apa dengan kita. Maka sebab itulah bila Allah turunkan kepada kita ayat kursi dan Allah memujikan zatnya sendiri, ya Allah tidak lalai, Allah tidak tidur. Para malaikat yang diturunkan oleh Allah tidak lalai, tidak tidur. Maka bila menciptakan manusia, Allah nak beritahu kepada malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu apa yang kamu tak tahu. Allah boleh ciptakan manusia, boleh ciptakan makhluk yang lebih baik daripada malaikat, bahkan jauh lebih baik daripada binatang. Iaitulah jenis makhluk Allah kata manusia, yang dia ada nafsu, yang dia ada ruh iman. Walaupun dia ada nafsu, Allah beritahu kepada malaikat, tapi dia boleh sujud kepada aku. Aku boleh buktikan kepada kamu, kata Allah, dengan aku ciptakan manusia. Ya, walaupun dia sama macam binatang dari sudut nafsu. Binatang nak makan, manusia nak makan. Binatang nak kahwin, manusia nak kahwin. Tetapi makhluk manusia, aku boleh ciptakan mereka jauh lebih baik kepada malaikat. Dia boleh sujud sebagaimana malaikat sujud. Tapi malaikat sujud sebab malaikat tidak ada nafsu. Tapi manusia yang ada nafsu, dia boleh sujud kepada Allah. Manusia yang ada nafsu boleh taat kepada Allah. Manusia yang ada nafsu boleh dekat dengan Allah. Maka pada ketika itu manusia ini lebih baik daripada malaikat. Sebab itu dalam peristiwa Isra' Mi'raj, sebagaimana yang dibentang kepada kita, yang berjaya bertemu dengan Allah hanyalah Nabi SAW. Jibril pun tak boleh ikut, burak binatang pun jauh sekali. Binatang ni sampai setakat Masjidil Aqsa sahaja, naik dah tak boleh. Itu nikmat, itu hikmat kenapa Allah perjalankan dua makhluk, tiga makhluk dengan Nabi SAW. Nak tunjukkan di mana manusia di sisi malaikat dan di sisi binatang. Maka manusia yang beriman ialah manusia yang lebih baik daripada malaikat. Tetapi kalau manusia pula imannya dikuasai oleh nafsu, ketika itu Allah kata ulaika kal an'am bal hum adall. Ketika itu kamu, kata Allah, manusia pada ketika itu sama seperti binatang ternakan. Apa samanya? Pikirnya sama. Hidup atas muka dunia bukan fikir nak junjung
Al-Quran, bukan fikir nak taat kepada perintah Allah. Hidup muka dunia bukan fikir bagaimana nak cari pahala. Hidup dalam dunia bukan fikir macam mana nak cari ilmu. Hidup dalam dunia fikir sekadar nak makan, nak minum, nak kencing, nak berak, nak kahwin, nak beranak. Itu saja yang dipikir. Fikirnya fikir binatang. Sebab itu dalam Al-Quran ini Allah turunkan yang nama dia surah-surah binatang. Ada nama surah Al-Baqarah, lembu betina. Lembu pun dia tak tahu dia ada surah dalam Quran. Kalau lembu tahu dia ada surah dalam Quran, dia yang baca Quran, kita yang duduk kandang pada ketika itu. Tiba raya korban, dia yang sembelih kita. Ada nama surah Al-Ankabut. Labah-labah ada nama surah An-Naml, surah semut ada nama surah An-Nahl. Surah lebah ada nama surah Al-Adiyat, surah kuda ada nama surah Al-Fil, surah gajah. Apa perlunya surah-surah binatang? Rahsia Allah nak mengungkap binatang sebab nak mencari manusia yang mana yang disayang oleh Allah. Sehingga penterjemahan soal sayang kasih Allah berlaku pada malam nisfu Sa'ban, pada malam ini. Yang mana Allah yang Allah nak pilih, yang Allah nak sayang, yang berada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ni bila pintu rahmat dibuka, rahmat ialah pintu yang dipilih kepada orang-orang yang Allah sayang, yang kasih, bukan semua orang. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, sebab itu Allah datangkan dulu surah-surah, ayat-ayat, surah-surah semut, surah binatang-binatang. Supaya apa? Supaya kita boleh menyediakan diri, jangan sampai kita macam binatang. Apa yang dipikir lembu, ayam, kambing, dia tak fikir lain. Ada dia fikir nak pergi surau maghrib, ada dia fikir nak pergi surau subuh. Dia kalau datang surau pun dia kencing, dia berak ke alaman tu, dia keluar balik. Kalau kambing sembahyang tak. Ada jenis orang yang pergi masjid berak aja, sembahyang tak. Naik kereta berpuluh-puluh, beratus-ratus kilometer, nak berhenti masjid cari apa? Tandas, sembahyang tak. Cerdiknya sikit sebab dia cari mangkuk, itu aja, mangkuk tandas. Binatang tu tak payah mangkuk. Itu je yang lebih sikitnya manusia yang tak sembahyang, pandai cari mangkuk tapi tak sembahyang. Orang jenis ni, orang kampung saya dipanggil dengan al-mangkuk wal hayyun. Ambil saja satu surah, umpamanya surah An-Naml, surah semut. Wa qalat namlatu ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum wa la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Dan berkatalah presiden semut, wahai semut-semut sekalian, masuklah kamu ke dalam lubang masing-masing, sebab sebentar lagi Nabi Sulaiman dan tenteranya akan melintas. Biasa-biasanya kalau Nabi Sulaiman melintas dan tenteranya, dia akan bawa makanan untuk kita. Dia bawa gula, bawa biskut, bawa roti canai, bawa teh tarik, tongkat ali, kopi janda, macam-macam lagi. Ia pun kalau nak makan, selamatkan diri dulu, masuk dalam lubang dulu. Kalau kita tak masuk lubang, nanti kita akan dipijak. Sedarlah diri, kita ni kecil. Kalau dia pijak kita, wahum la yash'urun, dia tak sedar. Apa maknanya? Makhluk sekecil semut Allah cerita, sehingga Allah beritahu kita, innallaha la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udah fama fawqaha. Allah tak rasa malu nak datangkan perbandingan dengan makhluk yang sekecil-kecilnya kepada kita. Allah tak rasa malu. Sebab apa? Sebab orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin ejek Quran. Apa barang dia kata nak banding dengan benda-benda kecil-kecil, dengan semut, dia kata apa barang? Allah jawab, innallaha la yastahyi, Allah tak rasa malu. Sebab
orang yang beriman akan boleh mengambil pengajaran walaupun daripada makhluk yang kecil. Bayang seekor semut nak cari makan, tahu selamatkan diri. Apa sebenarnya? Apa dilalahnya? Dilalahnya ialah manusia ni dalam cari makan tahu keselamatkan diri daripada api neraka Allah. Tahu ke? Dalam cari makan tahu ke sembahyang subuh? Dalam cari makan tahu ke nak pilih yang halal ataupun yang haram satu sekali? Rasuah satu sekali? Katakan itunya rezeki yang Allah dah bagi pada dia? Tahu keselamatkan diri daripada api neraka Allah. Tengok semut. Padahal binatang ni Allah nak bagi tahu binatang ni yang fikir dia apa dia? Semut ni apa sangat yang dia fikir? Yang dia fikir jalan-jalan cari makan. Jalan-jalan cari makan. Tu yang cerita TV tu semut punya rancangan sebenarnya, bukan orang punya. Itu benar dari riwayat tambahan. Kata pemimpin semut, kalau dah line clear, dia kata, marilah kita pakat naik, tapi jangan berebut, baris elok-elok. Tengok sampai hari ni semut berbaris, ambil gula. Tengok. Oh cantik. Kita tak nampak baris, pasal nampak semut, dia ambil riset. Berbaris dan jangan kedekut. Sebab tu kalau dia dah ambil sebiji gula tumbang atas meja, dia ambil sebiji, dia patah balik, jumpa kawan dia tengah jalan, apa yang dia buat? Dalam dia gigit gula tu, jumpa kawan dia, ada ragu. Yang last sekali, kalau dah tak ada gula kat sana, dah habis dah, dia patah balik, jumpa kawan dia, habis dah. Kawan dia kali ke patah balik, tak jadi lagi. Semut cantik kan tu. Cantik. Binatang cari makan tahu selamatkan diri. Orang cari makan. Sebab itu tak ada agama yang mengajar melainkan Islam. Syariat Allah kepada umat Nabi Muhammad sangat ringkas. Sangat ringkas. Sekadar untuk kita hidup 60, 70 tahun. Oh, kalau syariat Nabi-Nabi dulu payah tuan-tuan sekalian. Sebab Nabi-Nabi dulu hidup ratusan tahun, maka syariat dia pun untuk ratusan tahun. Bayang Nabi Musa AS, cuba tengok, nak selesaikan kes bunuh, macam mana nak buat? Nak selesaikan kes bunuh, satu hari berlaku satu kes bunuh. Maka seorang lelaki datang menangis-nangis jumpa Nabi Musa. Nangis-nangis. Dia kata, wahai Musa, tu pak saudara saya baru dibunuh. Adakah tengah jalan, diheret tengah jalan. Kamu tahu tak siapa yang bunuh pak saudara aku? Nabi Musa kata, mana aku tahu. Kan kamu Nabi. Ya, aku Nabi, aku bukan Allah. Cuba kamu tanya Allah, siapa yang bunuh pak saudara aku? Sambil menangis dia. Nabi Musa pun bermunajat pada Allah. Antara Nabi yang paling kerap bertemu dengan Allah, Nabi Musa. Wa kallamahu taklima. Nabi Musa kalimullah disebut. Allah kata, kalau nak tahu siapa yang bunuh, suruh kaum kamu sembelih lembu betina. Sembelih lembu betina. Maka kaum dia pun dengan berbagai-bagai alasan, mula-mula banyaklah tanya kan. Dia tanya, lembu warna apa? Patutnya lembu betina tu, cari lembu betina, sembelih sudahlah. Sembelih sudahlah. Bukan payah sangat. Jenis binatang tak pernah pakai seluar, dia berjauh dah tahu dah, ni jantan, ni betina. Tapi banyak tanya, ma launuha? Nabi Musa tanya Allah balik, ya Allah, apa warnanya? Safra'un launuha, warnanya kekuningan bersih. Warnanya kuning bersih. Kotor tak nak. Oh, kuning dah sebut lama dalam Quran. Safra'un launuha, warnanya kekuningan bersih. Tanya lagi, kuning yang macam mana? Yang digembala ke yang diternak? Yang diternak. Yang macam mana? Yang cacat ke yang elok? Yang elok. Rupanya kuning ni mahal harganya tuan-tuan sekalian. Lembu kuning bersih, elok, dijaga,
Itulah lembu yang paling mahal pada kita itu. Allah bila banyak tanya, Allah lagi susahkan. Akhirnya bila dapat disembelih, sembelih ambil bagian kaki, pukul pada orang yang mati, bangun dia. Nabi Musa tanya, siapa yang bunuh kamu? Yang bunuh aku ialah orang yang datang kepada kamu wahai Musa, yang menangis-nangis itu. Dialah yang bunuh aku. Rupanya anak saudara sendiri bunuh pak saudara. Orang Arab kata darabani wa baka. Dia pukul, dia menangis. Dia yang pukul, dia yang menangis. Anak saudara sendiri. Nabi Musa pun tanya, pasal apa kamu dibunuh? Nabi Musa tak tanya orang yang bunuh, tanya yang bangun, mayat yang bangun. Pasal apa kamu dibunuh? Aku banyak duit, aku banyak harta, dan aku tak ada anak-anak saudara aku tak sabar nak tunggu aku mati, nak harta aku, tapi aku tak mati-mati. Dia bunuh aku. Dia beritahu satu persatu. Dalam dunia lagi dia dah bangun, dia dah beritahu. Oh, kalau syariat ni kekal sampai kita lah tuan-tuan sekalian. Tak payah nak mahkamah bicara-bicara, tak payah lah. Pasal kita hidup ratusan tahun. Mati saja, pukul, bangun. Sosilawati bangun, tanya siapa bunuh kamu. Ni tak payah bicara. Ni pening kepala dah ni. Ahmad Sarbani pukul, beritahu siapa yang bunuh, kenapa kamu bunuh diri. Aku tak bunuh diri, dia kata. Pukul Atan Tuya bangun juga, beritahu. Sekalian yang dia bunuh, dia bangun, beritahu. Tapi tak ada. Sebab apa? Sebab syariat umat Nabi Muhammad ni ringkas. Tak apa di dunia tak selesai, tapi hakikatnya di akhirat itulah yang akan berlaku. Sekian banyak yang mati akan bangun semula dan beritahu hakikat sebenar. Sebabnya tuan-tuan, minta maaf, seminggu dah batuk, banyak sangat asap. Baik. Sebab apa? Sebab tuan-tuan sekalian, 60-70 tahun bila buat salah, nak lari ke mana sebenarnya? Kita bukan menongkat langit. Akhirnya di akhirat ini akan berlaku. Kadang-kadang ya kita rasa puas hati kes di bawah